Jadi peraturan syarak tu banyak kita tinggal. Terutamanya bab ihsan, bab sains penyembelihan. Kerana dalam syarak ada sains tu. Banyak orang tak ambil berat lah benda ni kan. Kita belajar cara kampung lah. Saya dulu cara kampung juga. Jadi bila kita mengaji, banyak pergi luar negara. Jadi orang putih ni lah saya beritahu walaupun dia kafir, dia cukup jaga kebajikan haiwan. Kebajikan haiwan ni dia ada kena mengena dengan kebajikan manusia. Kemudian dia ada kesan kepada haiwan itu, iaitu daging dia. Sebab kalau kita kaji hadis kan, Nabi sebut antaranya hadis Nawawi lah. Allahumma katabal ihsan ala kulli syai'in fa iza khatartum fa ahsinu khitla wa iza zabahtum fa ahsinu zibah. Allah mewajibkan, Allahumma katab ihsan, mewajibkan kita berbuat baik. Maksud ihsan berbuat baik terhadap sesuatu, semua. Contoh bila kita jaga kebajikan haiwan, maka kualiti dia cantik. Kualiti daging dia tu. Jadi bila kita makan, ada barakah dia. Tak? Barakah dia maknanya jadi darah daging yang cantik lah. Jadi maknanya dia tak adalah ada terguris hati kita, tercatat kekotoran dalam hati kita yang menyebabkan Imam Ghazali sebutlah hati kita kadang-kadang dia kering dulu. Sebelum dia mati dia kering dulu. Hak tu yang kita kadang-kadang tu kita tegur pun dia tak mau terima tegur kita. Banyak kes gitulah. Hak di kampung ni okey lah, kita orang alim belaka. Tapi belah KL tu Allah degi benar. Ustaz bahagian kaunseling di JAKIM, bahagian kaunseling Islam, hari-hari banyak kes-kes perceraian yang muda-muda. Anak seorang dua. Tanya dia satu benda je, solat. Di hospital, Ustaz juga berkhidmat di hospital Sungai Buloh tu. Kemarin 4 kes. 3 daripadanya adalah anak belum nikah. Hari-hari. Tu. Kadang-kadang sampai 7 semua lahir anak belum nikah. Saya sedih sekali tu umur 11 tahun. Dengan 13 tahun. Abang dia duduk tahfiz tu. Saya nak bagi tahu. Apa sebab? Punca makanan. Makanan kita. Allah firmankan dalam Al-Quran ayat 168 Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Halal, kemudian lagi baik. Itu Ustaz sebut tu, lagi baik. Kemudian yang ketiga, kenapa ada kena mengena dengan wala tatabi'u khutuwati syaitan. Ada kena mengena dengan syaitan ni, makanan kita ni. Halal, lagi baik dan syaitan. Kerana syaitan ni musuh kita. Jadi maknanya kalau kita antara halal dengan haram itu, ada satu perkara yang Nabi sebut dalam hadis nombor 6 tak? Kita buka hadis 40 lah. Nombor 6. Innal halalan bayyinun wa innal haraman bayyinun. Halal jelas, haram jelas. Wa baina umurun mustabihah la ya'lamun katsirun minan nas. Tengah-tengah tu ada syubhah. Ramai ramai orang tak jelas ataupun tak tahu ataupun tak ambil berat perkara tersebut. Dan syubhah itu dia tak boleh pergi ke makruh. Dia akan jatuh benda yang haram. Sebab dia hampir kepada haram. Nabi kata wajib kita tinggal. Jadi Nabi sebut dalam hadis yang sama, orang yang jaga syubhah ini dia dapat menyelamatkan pertama agama dia. Yang kedua iaitu maruah diri dia. Maruah agama, maruah diri dia. Kemudian kita turun lagi bawah lagi hadis Nabi tu yang sama. Nabi sebut tu ala wa inna fi jasadi mudghah. Itu kesan dia tu Ustaz sebut. Dalam jasad manusia itu segumpal darah. Ala wa inna fi jasadi mudghah iza salahat salat jasadu kulluh wa iza fasadat fasajad jasadu kulluh ala huwa qalb. Maknanya dalam jasad manusia itu ada segumpal darah. Baik padanya maka baik ya. Okey, sebab apa baik? Sebab sumber makanan kita. Betul tak Ustaz? Makanan kita tak? Jadi maknanya daripada haiwan yang makanan yang mana perlu melalui proses penyembelihan. Kalau di Kuala Lumpur tu Ustaz jarang makan ayam. Ustaz makan ayam yang ayam organik. Ayam daging Ustaz tak makan. Di mana-mana pula. Sampai macam tu sekali. Sebab nak jaga hati. Sebab kita dah berdoa pada orang Ustaz buat pengubatan Islam lah. Lama dah 24 tahun dah. Contohnya Jadi kita doa-doa orang, tak berkat doa kita tak sampai, tak menyembuh orang, punca dia makanan kita. Nak kena jaga. Jadi maknanya baik padanya, maka baiklah apa dia? Wahya qalbu, hati kita. Jadi punca dia makanan kita. Memang halal, tapi banyaknya syubhah. Contoh kebajikan Ustaz buat tadi. Okey, apa kesan dia? Pertama kalau kita menyiksa haiwan, tarik ekor, kita pukul dia, kita maki dia, kita sepak dia, kita serik dia, kita ikat dia masa kita sembelih, kita ikat dia, tapi kita tak bebaskan semasa nyawa dia keluar. Jadi sebab itu saya bawa kita tokok tambah lah, tuan-tuan lagi hebat lah benda ni. Tokok tambah lagi ilmu ni,
salah satu daripadanya, bila kita sembelih, kita jangan tinggal haiwan. Kita kena tunggu tu. Tapi di Kuala Lumpur, bila dia sembelih tak? Sembelih sini, dia tinggal tu, sembelih lagi seekor. Tinggal, sembelih seekor. Terutama korban. Maka dia menyiksa haiwan. Apa dia? Dia mati dalam keadaan terseksa. Sepatutnya kita kena tunggu, kena ada sampai habis dia mati dengan sempurna. Ada 6 perkara. Nanti Ustaz sebut 6 perkara. Tu dia. Kita tak boleh tinggal macam tu lah. Dia tengok dia sampai terangkat badan, boleh berdiri bangun. Banyak kes yang berdiri tu, punca dia sebab tinggal haiwan. Dia tidak ada hubungan roh dia dengan roh yang haiwan tadi. Penyembelih dia, roh penyembelih dia. Sebab tu kita ni kena datang daripada hati kita lah. Imam Ghazali sebutkan tadi, Ustaz sebut tadi, hati lah. Apa-apa hati kita tu penting bagi kita. Jadi maknanya mungkin orang sembelih memang hebat sembelih tu. Orang kata kan, dia mau sembelih ni hebat-hebat belaka. Tapi adakah yang penting kita nak kata syarak ni, adakah dia ikut? Pegang, dia berpegang tu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Itu saja beza dia. Kita dengan orang lain. Nampak tak? Kalau kita buat memolek tak? InsyaAllah. Sedap daging dia. Lembut daging dia, liat dan sedap. Kambing tak buah hamil. Tu je betul. Contoh tak begitu. Kita sembelih haiwan jangan keadaan dia stres. Faham tak stres? Contoh macam kambing bunyi bet. Jangan sembelih. Lembu pun je tak. Boh. Dia tengah duduk ni. Relax dia. Bila tumbang haiwan ni, kambing ke lembu dia, bagi orang dia tenang dulu. Biar dia tenang. Nak tenang baca apa? Surah ni ikut sunnah Nabi. Dalam hadis riwayat Ibnu Abbas ayat 83 Ali Imran. Di mana kalau dalam riwayat disebutkan Imran Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Anas bin Malik. Hadis riwayat Anas bin Malik, dia kata di saat Nabi tengah menunggang kudanya. Tengah naik kuda tak? Kuda dia tu agresif. Angkat kaki. Nabi hampir jatuh, kata Anas. Lalu Nabi baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afa ghayra dinillahi yab'aghu nawala samtis samawati wal ardi ta'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Maka ditepuk-tepuk kuda je tu. Diurut-urutkan tepuk-tepuk tak? Jadi kudanya tu jadi tenang. Maka menyelamatkan Nabi daripada jatuh. Jadi kita macam itulah. Bila kita tombang lembu ke kambing ke tak, kita baca tu tiup kat muka dia lah. Tiup kat mata dia supaya dia tenang. Usap dia. Sentuhan penting. Tadi baca. Yang kedua, sentuhan. Sentuhan daripada hati kita, insya-Allah belai dia gitu, dia tenang. Bila dia tenang, iaitu bila kita sembelih, di mana tenang apa? Apa organ yang kita tenang? Selalu kita kata hati dan mana jantung. Nampak tak? Dua benda lah. Hati ni darah, jantung yang menyedut darah tu. Jadi dua. Imam Ghazali sebut raja. Hati kita ni raja. Maknanya jantung dan hati tu dia sekali. Bila dia tenang, maka jantung dia stabil lah. Bila dia stabil, bila kita sembelih, banyak darah keluar. Pak, ni saintifik dari segi sains penyembelihan. Banyak darah keluar. Bila banyak darah keluar, maka hilanglah bau dia. Bau hamis tu keluar habis, penyakit keluar. Bau hamis berada di darah. Ayam ke kambing, sebab tu kita kena basuh macam ikan tak? Hanya tak? Bau mana? Kita basuh asam garam tak? Macam kambing ni, tepung ke, limau ke, lepas tu pakai rempah. Kalau Ustaz pakai rempah ya. Basuh dengan rempah cukup lah. Gitu boleh daging. Nampak? Kenapa? Nak buang darah dia tu. Itu konsep dia. Kita nak buang. Jadi maknanya, dalam konteks sains, 60% 60% darah yang ada dalam badan haiwan, ayam ke, kambing ke, lembu, dikeluarkan melalui dua urat darah ni lah. Bahasa Arab dia sebut wadajain ni. Ni ya. Ni. Ni urat darah. Wadajain. Ini sunat. Kenapa Nabi kata sunat? Itu dua urat darah. Yang itu yang keluar. Okey, belah kiri ni. Belah kiri ni dengan belah kanan kita. Maknanya belah kanan tu nama dia carotid artery. Sebab tu lambung kiri kita. Maka dudukkan macam Ustaz duduk Contoh kita kiblat kata ke sana lah. Kita mengiring ni rusuk kiri di bawah. Maknanya belah kiri kita lah. Nama dia carotid artery. Saya kita belajar teori lah. Carotid artery ni orang putih bahasa sains lah. Nama dia carotid artery. Okey, apa dia punya fungsi dia? Carotid artery ni dia adalah maknanya bertanggungjawab, dia yang bawa darah ke otak bersama dengan oksigen. Jadi kita sembelih ni, Ustaz nak tanya. Sembelih ni kita nak matikan dia. Nak buang darah ke nak bubuh darah?
Nak buang darah. Jadi kena putus urat darah ni dulu. Sebab tu kita sembelih, dia kena tarik dulu baru tolak. Okey, siapa sembelih tolak? Dia tolak gitu. Masuk tolak gitu dulu. Salah tu. Dia kena tarik dulu. Apa dia? Urat ni putus dulu. Urat darah ni. Jadi mana kena pegang pisau, tarik dulu. Tak kira lah dia pegang kot ni ke, tarik dulu. Tengok tuan guru apa ni, Ustaz Adi. Dia tarik, dia tarik, zoom. Dia tarik sekali, lepas tu, bagi. Anda pun belajar tak dengan dia. Tanya dia, gitu betul tak apa yang sains sebut lah. Dia kata, betul tu. Sebab kena tarik dulu. Tak, bila kita tarik, dia serentak. Sebab tu anda sekali je. Sebab tu pisau penting, pisau yang tajam tu. Memang kita tumpu ada halkum lah. Tapi, bila kita tarik pisau tu, memang dia automatik. Tarik atas, terus empat-empat masuk. Tarik ke atas, habis yang empat. Nombor empat. Contohnya belah ni, tarik sini. Memang orang tanya macam Abang cakap tu. Tetapi, okey, dekat mana letak pisau? Okey, kalau kita letak sini, habis urat tak putus. Tu kita kena bos situ, empat tarik. Sekali tarik dia. Kalau anda sedah ya, zruk sekali. Tak? Jadi bila kita tarik sekali, empat-empat putus dah. Lepas tu kalau tak putus sikit, ada sangkut lagi. Tolak balik semula. Tarik semula. Tak? Tu je, gitulah. Jadi maknanya yang ini, urat ni, bawa darah tadi masuk semula ke jantung. Hak tadi keluar. Ni urat ni keluar. Jadi sebab tu lambung kiri di bawah ni kan. Sekejap kita tengok. Jelas tak? Itu ya. Jadi maknanya, kemudian yang wajib dah. Yang wajib tengah ni. Yang keras ni nama dia halkum, saluran pernafasan. Lepas tu bawah dia adalah merih lah. Urat merih ni wajib. Itu bagi persepakatan 3 mazhab. Tapi Hanafi dia kata sunat saja urat merih tu. Dia satu je Hanafi, wajib. Jadi sebab itu kaedah sembelihan dia ada 2 Sebenarnya dalam kitab fiqh kita. Siapa baca kitab fiqh Syekh Muhammad Ismail Daud Patani, dalam kitab nama dia Matal Al-Badrin, di wilayah Perusuhan tu ada memang pejabat mufti keluarkan. Ada berapa jilid tu. Muka surat nombor 6, jilid 2, bab sembelihan. Dia kata sembelihan ni ada 2. Pertama, bawah pada buah halkum ni. Bawah Kemudian atas buah halkum. Dengan syarat meninggalkan butir dia. Ingat tak? Kalau letak atas butir tu, berlubang butir dia, tak sah sembelihan. Haram. Tu. Ramai juga orang jual pisau ni, Ustaz tengok perhati dalam grup. Dia promote pisau dia. Sembelih semua atas buah halkum, berlubang Ustaz. Hak baru ni ada 2. Tak sah tu. Dia kena habis atas ni lah. Dia kena atas. Atas. Ni lubang ni, butir tak? Tinggal butir ni. Ada setengah orang kata dia tak bagi butir naik ke atas, ya tu tak sah. Apa dia? Dia ada 2. Ustaz ajar 2. Banyak orang tak ajar gitu. Tapi saya ajar 2. Okey, kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, tuan-tuan pergi ke Timur Tengah, Mesir, Turki, semualah. Semua sembelih atas. Siapa belajar di sana, pergi Mekah sekolah, semua sembelih atas ni. Apa dia? Pegangan berat kepada Hanafi. Jadi Ustaz ajar 2-2. Bukan apa, takut kita pergi Mekah, tak boleh ni, haram ni. Kita kata haram ni, orang sembelih atas dia tak makan, rugi. Jadi ada 2 Cuma di Malaysia jarang orang amal begitu. Di Malaysia biasanya bawah ni. Bawah butir tu. Butir bawah dia. Kerana apa? Bagi 3 kesepakatan ulama, Hanafi dia tolak 1, Hambali, Maliki, Syafi'i dia berpegang, dia kata 2 urat wajib. Saluran pernafasan, saluran merih ataupun saluran makan dan minum. Kerana apa? Saluran makan dan minum dia berada sama paras ni lubang ni. Ni buah dia. Belakang tu lubang dia. Tak boleh buah atas. Kalau sembelih atas tak jumpa. Saat lagi Ustaz buat operasi dekat lembu. Ustaz nak tunjuk lubang dia, lubang ni saluran makan kita ni bermula ni buah halkum ni. Belakang. Hak belakang tak? Baru kita jumpa. Kalau sembelih atas ni tak kena. Saat lagi Ustaz buat operasi. Tak jumpa dah. Sebab dia duduk di bawah. Jadi sebab itu pegangan kita di Malaysia ni biasa kita sembelih di bawah. Berapa jarak dia? Serapat mungkin 1 inci. 1 inci lah. Biarlah bagi jarak sikit, takut kena tu. Bukan apa, kalau kena, kalau ikut kitab tak sah. Terkenal Tosoho kan. Daud Patani kan Tosoho. Ustaz mengajar kitab tu juga. Jadi ada 2. Okey, jelas tak? Jelas. Kalau jelas lagi kita buat curi kita tahu, cuma yang tu penting bagi kita.